A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan sehat-sehat, sejahtera, dalam keadaan baru lepas solat subuh berjemaah, baca Quran. Alhamdulillah, terus buka TV menyaksikan program kita pada hari ini, Tanyalah Ustaz, dalam membincangkan topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan tabiat perosak hidup. Itu dia, tabiat perosak hidup. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita nak bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Dia hampir sama Ustaz. Ada punya tone dia betul lebih kuasa. Baik Ustaz. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini, dan kepada para penonton sekalian, jangan lupa tekan butang like, tekan butang kongsi pada Facebook kita pada hari ini agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Ustaz, kita tak nak buang masa. Jadi kita nak persilakan Al-Fadhil Ustaz dengan topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu tabiat perosak hidup. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah kita bertemu pada kesempatan live Tanyalah Ustaz pada kesempatan pagi ini. Terima kasih pada adinda saya Dai Aiman, suara serak-serak manja. Allah. Baru balik umrah. Doakan saya. Amin. Umrah mabrurah insya-Allah ya. Dan juga pada semua penonton-penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, di kalangan para alim ulama, asatizah, para pemimpin, mak saya, mak mentua, semualah adik-beradik, keluarga semua yang disayangi sekalian, dan kru Tanyalah Ustaz. Semoga kita semua dimudahkan Allah ke syurga. Amin. Ya rabbal alamin. Tajuk kita kali ini Dai Aiman, iaitu berkaitan tentang tabiat perosak hidup. Maknanya dalam kehidupan manusia ada sesetengah tabiat-tabiat yang mungkin tak disedari bahawa tabiat tersebut dia bersifat benda yang berulang-ulang dan berulang-ulang. Yang mana kalau tabiat itu adalah benda yang baik, maka dia akan menghasilkan sesuatu keuntungan pada diri seseorang. Akan tetapi kalau dah namanya itu perosak, artinya satu benda perbuatan yang berulang kali secara tak disedari, kalau tak dihentikan, tak dinasihatkan, tak dipesankan atau tak ditazkirahkan, maka akhirnya sampai satu tahap atau satu keadaan nanti ni, dia akan membawa kemusnahan, kerosakan dalam hidup seseorang. Jadi pagi ni insya-Allah saya akan berkongsi dengan semua para penonton yang disayangi sekalian, tabiat-tabiat yang disebut sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkaitan tentang tabiat yang pasti. Kalau saya cakap, mungkin ada setengah orang akan arguelah ataupun orang akan menidakkan. Kata, tak mesti Ustaz, tak semestinya. Tapi yang cakap ini bukan saya. Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ini perangai-perangai, tabiat-tabiat ini kalau tak dihentikan, kalau tak dipesankan, maka dia akan membawa kerosakan. Dan yang Aiman, saya ingat begini, kalau tidak tak menyusahkan, gitu sopan santun. Saya mohon izin untuk saya membacakan ayat suci Al-Quranul Karim, yang mana dengan bacaan ayat ini, dengan terjemahannya nanti akan memberi satu gambaran akan direction perbincangan ataupun hala tuju perbincangan kita. Boleh ya? InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tiada yang menghalang manusia daripada beriman ketika datang petunjuk Al-Quran kepada mereka dan daripada memohon ampun kepada Tuhan mereka, melainkan kerana degil mereka, kedegilan mereka menunggu didatangi azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang-orang dahulu, atau didatangi azab yang dilihat dan dihadapi, dan tidak kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pemberi berita gembira dan pemberi amaran, dan orang-orang yang kafir membantah dengan alasan yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan itu, dan mereka jadikan ayat-ayatku dan amaran yang diberikan pada mereka sebagai ejek-ejekan. Surah Al-Kahfi ayat 55 sampai ayat 56. Baik. Daripada surah Al-Kahfi ayat 55 sampai ayat 56 ini, dan Iman dan semua para penonton yang disayangi semua, kurang lebih ada tiga tabiat yang kalau kita baca saja kisah-kisah umat terdahulu, maka seakan-akan kita akan katakan bahawa mereka ni perangai sama je, no? Macam tu. Sama je perangai dia orang ni. Marilah Nabi, marilah utusan, marilah Rasul. Dia punya perangai sama. Episod, plot, ataupun dia punya perilaku, tindak balas, maklum balas dia terhadap Nabi-Nabi pendakwah. Sama je tiga ini. Dan na'udzubillah min zalik. Dan kita minta jauh Allah Ta'ala. Ada setengah-setengah tu terbawa-bawa sampai ke hari ni, umat pada hari ni. Apa tiga itu? Pertama, bila dibacakan, bila diterangkan akan ayat Al-Quran ataupun wahyu daripada Allah, mereka respon mereka adalah pertama dengan kedegilan. Mereka degil. Setengah orang dia degil terhadap ayat Quran itu dengan beranggapan bahawa Quran itu, kata dia lah, seakan-akan yang terkandung dalam Quran itu tidak relevan. Kitab yang 1400 tahun dahulu tak bersesuaian dengan zaman sekarang lagi dah. Na'udzubillah min zalik. Satu. Kedua, perangai mereka adalah mereka akan menunggu sesuatu yang pelik-pelik tu datang baru nak percaya. Ataupun bila datang benda pelik tu pula tak percaya juga. Contoh, para pendakwah ataupun Nabi dan Rasul menyebutkan orang yang ingkar ini Tuhan akan turunkan balasan. Mana balasan? Mana? Tak ada pun. Tak ada balasan pun. Kami tak semayang ke tak bayar zakat. Hidup okey, kaya lagi ada. Dia tunggu. Atau pam kena. Mari datang azab, mari datang bencana. Lalu kata, nampak tak? Ini semua sebagai tanda Tuhan nak bagi amaran. Dia kata apa? Dah. Ini kejadian alam. Ini kejadian alam. Fenomena alam. Bukan ada apa pun. Nampak? Ada je jawapan dia nak membantah. Dua. Ketiga, iaitu perangai mereka adalah mereka menyahut segala bentuk seruan dakwah ataupun ajaran untuk nak membetulkan mereka itu dengan mengejek-ejek, ataupun dia perli, ataupun dia sindir. Kita golongan tak semayang ni kan muka tak ada nur. Dia buat ayat macam tu dah. Ataupun kita ni, yalah, dia kata kita ni kan orang yang Tuhan murka. Apa cakap macam tu? Ayat-ayat dia macam mengejek, dia nak perli. Lain lah macam dia tu kan syurga. Kita ni, kita nak sebut tak agama. Dia boleh cakap. Dia kata dia bukan syurga, dia seberang sana. Aduh.
ataupun dia kata banyak lagi lah ayat-ayat mengejek, mempermain, memperolokkan agama ini, yang mana ini antaralah tabiat-tabiat yang daripada dulu lagi, umat-umat terdahulu, yang kita berharap sangat para penonton sekalian, jangan ada perangai ini, anak cucu keturunan kita, daripada keburukan tabiat ini yang pasti akan merosakkan jiwa seseorang, keturunan kita, na'udzubillah min zalik. Namun nanti ada kesempatan saya akan kongsikan pula, kalau tadi ayat Al-Quran, kali ini kita akan kongsikan pula apakah hadis-hadis Nabi SAW yang mana Nabi memberikan gambaran akan tabiat yang pasti merosakkan. Baik Ustaz, itu dia. Maknanya daripada dulu dah ada tabiat buruk ni. Jadi maknanya kalau kita ni mengikuti tabiat mereka, kita pun sama je lah dengan mereka. Kan? Baik, sahabat kita Ustaz di Facebook ada nak tanya satu soalan menarik ni. Baik. Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Allah SWT ada menegaskan bahawa dia sangat membenci terhadap manusia yang terus-menerus melakukan kerosakan. Adakah ianya mempunyai kaitan terhadap tabiat manusia itu sendiri, Ustaz? Fadhal. Baik, terima kasih para penonton sekalian. Soalan daripada Laila Dila Rosa ni kan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala membenci perangai ataupun tabiat yang suka membawa kerosakan. Jawabnya memang betul. Allah benci dan Allah marah perangai tersebut. Kerosakan di sini dua maksud kerosakan. Pertama, membuat kerosakan kepada alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita di dunia ini kita menumpang. Bayangkan seseorang dia pergi rumah orang, dia pergi buka TI, ambil telur, ambil susu, ambil segala apa dalam TI orang tu. Dia tetamu. Apakah nasib tetamu tersebut? Kena tarik telinga, kena sekeh, tu memang dah. Suka hati dia buat. Lagi teruk, dia mematahkan pintu tandas rumah orang tu pula. Pasal dia kata apa? Boring lah tandas macam ni. Apa? Prap dia boleh patah. Merosakkan. Betapa ramai manusia dalam dunia yang sebenarnya dia adalah penumpang saja atas dunia ni, tapi dia membawa kerosakan. Kita sebagai tuan rumah pun marah. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Kedua, kerosakan yang Allah Taala murkai adalah kerosakan terhadap diri sendiri. Itu dalam Quran pun Allah Taala sebut apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Sebab apa? Diri kita pun ada orang kata, lantaklah, biarlah ni diri aku yang punya. Aku nak merokok ke, aku nak buat benda jahat ke apa, ini akulah. Tak boleh. Aku yang dimaksudkan itu milik siapa? Allah. Jadi tak boleh lah. Sebab kita ni Allah yang punya. Semua pinjam saja. Kita tahu Ustaz, roh tu saya dah. Roh tu kau ambil mana? Allah yang bagi. Tak boleh. Membawa kerosakan, merosakkan diri sendiri. Itu juga termasuk daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya untuk nak mengelak daripada dimurkai oleh Allah, pelihara, jaga sebaik-baiknya segala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini. Baik Ustaz, kita nak tahu juga ada tak tabiat-tabiat buruk ni yang dilakukan ketika zaman Nabi SAW? Para penonton nak tahu jawapannya? Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang dah jadi tabiat dah pagi-pagi duduk depan TV ni. Tengok aja Al-Fadhil Ustaz pada hari ini dan juga mengambil ilmu dalam Tanyalah Ustaz pada hari ini, yang mana kalau kita lihat kan, anda semua boleh menjadikan satu tabiat, iaitu tekan butang like, tekan butang share agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Ustaz yang bagi ceramah, kita pun turut dapat pahala dalam kita mengkongsikan video ataupun Facebook kita pada hari ini. Tapi masalah saat ini kita membincangkan tentang tabiat perosak hidup. Ada dah ke pada zaman Nabi SAW yang mana mereka ini melakukan perbuatan ini, Ustaz? Tafadhal. Baik, terima kasih. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada satu hadis yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda. Kata Nabi, salasun muhlikatun, 3 perkara yang akan menjahanamkan, 3 perkara yang akan merosakkan, 3 perkara yang akan memusnahkan
Maknanya mana-mana di kalangan kita buat perangai ini atau 3 perkara yang Nabi sebutkan ini, hidup seseorang akan musnah. Na'udzubillah min zalik. Apakah 3 perkara ini ataupun 3 tabiat yang benda ni dia akan berulang kali buat. Kalau tak ditegur, tak dipesan, mungkin dia akan sampai satu tahap dia tak berubah lagi dah. Pertama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah iaitu perangai apa? Syuhun muta'un. Sifat kedekut yang ditaati. Ataupun sifat kedekut yang menjadi, nak kata darah daging tu melampau lah. Maknanya sifat kedekut, memang itu dah perangai dia. Sejak daripada zaman belajar kita kenal dia pun, sampailah sekarang dia memang kedekut sungguh. Memang kedekut tak boleh bincang. Satu. Kedua, wahawan muttaba'un. Terlalu mengikut hawa nafsu. Termasuklah nafsu makan, nafsu cakap, nafsu pandangan, nafsu mata. Apa segala nafsu lah. Dia ikut saja. Diikut je. Dan yang ketiganya adalah wa i'jabul mar'i binafsih. Dia ini seorang yang takjub terhadap diri dia sendiri. Duduk depan cermin tengok lama-lama, patutlah ramai tengok aku tadi, handsome rupanya. Handsome rupanya. Maklumlah dia ada setengah orang memang dia handsome sungguh, tapi ada orang dia je rasa dia handsome kan. Mujur dia cakap cermin. Cermin tu pun kalau betul-betul hidup, saya ingat cermin tu pun muntah perasan. Aduh, ada pula orang macam ni. Cerita apa Snow White apa dulu kan. Apa cermin, siapakah paling cantik dalam negara ini dulu kan. Baik, kalau kita tengok satu persatu dan yang mana sebelum kita respon soalan penonton ya. Pertama, iaitu sifat kedekut. Tuan-tuan, sifat kedekut ini Nabi sebut akan membawa kerosakan. Berhentilah daripada perangai kedekut itu. Sebab, kata para alim ulama, kedekut ini biasanya orang yang bersifat kedekut, dia berpunca daripada 3 sebab. Pertama, orang tahu kan perangai kedekut ni kan? Tuan-tuan tak faham. Ustaz, kedekut ni apa cik? Sebab tuan-tuan dia ramai pemurah kan? Jadi susah nak faham. Dia orang kedekut ni senang nak nampak dia. Ajak makan, ajak minum dengan dia. Lama sungguh dia basuh tangan. Lama dia basuh tangan. Kita pula Allah, macam lah aku tak ada kerja lain. Kita pun bayar. Selesai kita bayar, dia cakap apa? Lah, jangan susah. Jangan susah. Tak payah bayar. Aku baru nak bayar. Dah tak ada. Taktik tu lama dah. Taktik tu dah lama. Orang hijau tak buat dah. Orang Bangi tak buat dah. Orang Bukit Badung tak buat. Aduh. Teruk betul lah. 3. Pertama, orang kedekut ni biasanya dia tidak yakin pada rezeki Allah. Kan? Dia kata aku kerja siang malam, tiba aku nak kena sedekah pula. Apa? Tak payah. Kau nak duit kau kerja, aku pun kerja. Dia tak yakin pada rezeki Allah. Patut rezeki itu dikongsi. Satu. Kedua, orang yang kedekut ini biasanya dia menganggap segala harta yang ada pada tangan dia, akaun dia, genggaman dia itu adalah hak mutlak dia. Padahal harta yang memang dia kerja, dia berniaga, tapi itu semua pinjaman saja. Bila-bila masa Tuhan boleh tarik balik. Ketiga, punca orang kedekut ini sebab dia ni seorang yang dia merasakan bahawa apa yang dia miliki itu, benda tu akan berkekalan. Benda tu akan kekal. Dan kalau dikongsi, akan berkurangan. Padahal Nabi sebut, manaqasat sadaqatun min malin. Takkan berkurang harta orang yang bersedekah. Namun dari sudut istilah, ada perbezaan dia. Kedekut dengan bakhil. Orang kedekut, barang dia jangan disentuh. Tapi dia bolehlah. Tapi kalau bakhil, barang dia jangan disentuh. Sebab dia pun tak sentuh barang dia. Itu bakhil, teruk sungguh. Itu kedekut kuasa 2 lah kot mungkin mangkali. Dan ada lagi lah huraian-huraian yang lain yang menunjukkan bahawa berhentilah daripada sifat kedekut kerana dia pasti merosakkan. Allahu Akbar. Saya minta maaf Ustaz, saya lupa bawa dompet lah. Tak apa, dia kita bertransfer. Ustaz, baru dah suruh Ustaz bayarkan. Ya ke? Okey Ustaz, tadi sebut pasal bakhil Ustaz. Sahabat kita Sarasid Cik ni dia ada satu soalan. Sifat bakhil juga antara tabiat perosak kehidupan yang mana diriwayatkan dari Al-Khatib menyatakan si pemurah yang jahil lebih dicintai oleh Allah berbanding ahli ibadah yang bakhil. Fadal Ustaz. Ya, baik-baik, terima kasih. Para penonton sekalian, dia jadi tajuk bakhil pula. Macam dia tanya soalan bukan sebab geram, sebab nak tahu. Kan, walaupun setengah orang kadang saya geram tu, Ustaz, eloklah Ustaz bincang bab ni, bagi dengar sikit member itu. Dia gini, dalam Quran
surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uhdiratil anfusus syuh, sifat bakhil, kedekut atau tak suka memberi atau bertolak ansur itu tabiat manusia. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 128. Kata Allah, bakhil dan kedekut itu tabiat manusia. Maknanya apa? Sejak kejadian ataupun spek kejadian manusia itu, dia memang ada bersama-sama dengan dia itu kedekut. Aksesori dia. Aksesori dia ada sekali. Ada, dah dia sekali. Memang ada sekali dah. Namun kita yakin Allah yang maha bijaksana mencipta kita. Setiap perkara yang ada bersama dengan kita itu, Allah berkehendak supaya kita ini kawal. Kita kawal. Memang kita ada rasa sayang terhadap harta kita. Namun, ada setengah-setengah keadaan mesti dikongsi. Jangan duk rasa sayang nak kepung dia seorang je harta tu. Tak boleh. Maka sebab itu dalam pesanan para ulama yang lain pun termasuklah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Hambali rahimahullah menyebutkan bahawa setengah orang bila dia kedekut ataupun dia bakhil ini, dia boleh membawa kepada bukan setakat rosak itu, rosak maknanya dia ini macam kehidupan dia akan rosak, bisnes dia tak menjadi ke apa. Manusia akan menjauhi dia. Ini pesan ulama. Bakhil, saya tak pernah jumpa lah orang suka kawan dengan orang kedekut. Kenapa suka sangat kawan dengan dia? Entahlah Ustaz, saya rasa saya syok kawan dia. Kami macam ngam lah. Oh, sebab apa? Sebab dia kedekut lah Ustaz. Dia memang kedekut Ustaz. Jadi bila dia kedekut, saya seronok kawan dengan dia. Janggal kan ayat macam tu. Mana ada orang suka berkawan. Jadi bayangkan, kita hidup, mudahnya kehidupan kita apabila kita ada ramai kontak, kita ramai kenalan. Tapi kalau kenalan pun semua bakat lari belaka kerana kedekut atau bakhil punya perangai, maka bimbang perangai itu membawa kerosakan. Tu Ustaz, mungkin agaknya dia pun kedekut juga agaknya Ustaz. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Sebab tu dia faham kan? Sebab tu dia faham Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman dari Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Ya, saya. Dari Omar Abdul Majid dari Perda Sini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Ya, soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni ada sikap. Kadang saya pun ada tidak sikap macam ni. Kadang-kadang kita ni kalau dengar satu-satu berita tu, kita suka menokok tambah. So, kadang-kadang yang berita orang tu begini, macam ni, suami isteri perhubungan yang rapat dengan sahabat karib. Kadang-kadang dia, hasad dia tu ada dalam perasaan, dia nak pisahkan. Contoh dia nak buat satu-satu mengadu domba ini Ustaz. Sikap mengadu domba. Apakah sikap ini juga boleh merosakkan kehidupan, yang boleh merosakkan kehidupan perhubungan antara suami isteri, sahabat karib dan sebagainya? Apakah ini juga dikira sebagai tabiat perosak kehidupan ke? Mengenai tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini. Itu saja soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni ada satu penyakit lagi Ustaz. Dia suka mengadu domba. Adakah ini tabiat yang menjadi perosak juga Ustaz? Allah. Bagus soalan macam ni ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kafa bil mar'i minal kazib ay yuhdisa bi kulli ma sami'a. Kata Nabi, cukuplah seseorang itu dianggap sebagai penipu, pembohong apabila dia menyampaikan semua yang dia dengar. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam percakapan seharian kita, mustahil semua yang kita cakap itu tepat, betul. Mesti ada silap, mesti ada kekurangan. Atau mungkin ada, macam Tuan Haji kata tadi, tokok tambah tu ada. Sebab nak menyedapkan cerita kan, nak menyedapkan cerita. Kalau ikut yang solid cerita asal, barangkali tak ada ni sangat. Boring. Tak ada, dia tak ada colour, warna pada cerita tu tak ada. Jadi, tokok tambah. Jadi, tokok tambah itu, ini. Maka akhirnya, dianggaplah percakapan orang itu sebagai berbohong. Jadi kalau ditanyakan adakah itu akan membawa kerosakan, jawabnya ya. Sebab itu kadang saya ingat macam inilah kawan-kawan, kita dalam sembang-sembang harian elakkanlah daripada kita, saya pun tak pastilah, saya dengar-dengar je lah. Benda kalau tak pasti jangan kongsi ya. Benda tak pasti, benda yang tidak betul-betul kita dengar cerita hujung pangkal ceritanya itu. Kadang setengah orang dengar laki-laki itu umur 58.
kahwin dengan perempuan tu umur 28. Agak-agak ramai ucap tahniah ke takziah pada Boleh jadi takziah, Ustaz. takziah pada pengantin lelaki-lelaki tu yang umur 58 tu. Macam-macam dituduh ulat bulu, cacing kerawit, macam kesian kat dia. Dengar tak cerita asalnya macam mana? Macam mana dia orang boleh pertemuan, berumah tangga, apa ceritanya? Dengar dulu. Mana tahu kok arwah isterinya tu wasiatkan abang kahwin lah. Mana nak tahu. Tapi saya tak tahu, saya dengar lah. Katanya laki-laki tu nampak berdosa lah tuan-tuan. Baru lepas tengok tanyalah ustaz. Jadi perangai tu kalau tak dibendung, tak dibetulkan, Ramadan demi Ramadan, apa lagi? Ma'al hijrah demi ma'al hijrah, tak hijrah-hijrah juga perangai tu. Jadi berhentikanlah sifat tersebut kerana dia pasti merosakkan. Wallahualam. Angin tak ada takkan pokok bergoyang. Begitulah pula dia bagi. Itu kata menangkut nambah tu. Pokok semua keluar. Baik Ustaz, sahabat kita. Mar WKN ada satu soalan menarik pada hari ini. Salam Syakban. Saya ingin bertanya, benarkah Ustaz pada yang banyak makan kuat tidur menjadi tabiat perosak kehidupan kebanyakan orang? Ini betul-betul Izzat, dia kena kat siapa ni? Cara tanya tu lain bunyi Lain bunyi tu. Kan? Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tidak kita nafikan bahawa kata para alim ulama, 3 perkara juga banyak 3 hari ni kan. 3 perkara yang juga kalau dibuat berlebihan lah, ni bezanya berlebihan, maka seseorang itu juga akan hancur, musnahlah hidup dia. Pertama, banyak cakap. Biasa banyak cakap akan banyak silap, banyak dosa. Banyak dosa hujungnya kalau tak tobat neraka. Nauzubillah. Kedua, jangan dibanyak dan melampau sangat adalah banyak tidur. Tidur sungguh. Ni tak lama kita nak masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi bulan Ramadan tu bulan kita imarahkan dengan ibadah, pesta ibadah. Jangan buta tidur. Ada orang tidur sungguh Katanya, bang, siapa banyak tidur ni? Saya ni golongan Ashabul Kahfi. Pula dah. Dalil dia. Mana dia belajar? Tak tahu. Ashabul Kahfi pula dah. Ataupun ada orang dia kata, tapi sebenarnya saya bukanlah anti orang yang tidur ni. Nak tidur jelah. Tapi ada orang tanya, Ustaz, kalau tidur dalam bulan Ramadan, batal puasa kan? Masa dia geram suami dia. Saya nak bagi dalil Ustaz ada. Abang banyak tidur dah bang. Ustaz cakap abang kalau tidur banyak batal puasa. Sebenarnya tidur dalam bulan Ramadan atau tengah puasa tu memang taklah batal puasa kalau banyak tidur pun. Tapi kalau dia tidur, dia bangun raya kedua. Ashabul Kahfi tadi. Saya takut dia dah batal sebagai manusia dah. Meninggal dah punya koma apa. Okey, 2. Dan yang ketiga, benda janganlah duk melampau sangat. Yang ketiganya adalah jangan melampau makan. Itu pun tabiat lah tu. Membujur lalu melintang patah apa ada setengah orang membujur lalu melintang sapu, dia sapu semua. Semua dia makan habis, tak ingat dah nasihat doktor semua tak ada dah. Ataupun dalam pesanan Imam Syafi'i, balik pada soalan Mar WKN tadi kan, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berpesan bahawa seseorang yang banyak sangat makan ataupun perutnya dipenuhi dengan makanan itu, maka masalah yang dia akan hadapi itu ada 5. Dia kata apa? Li'anna syab'u yusqilul badan wa yuqassi al-qalb wa yuzilul fatana wa yajlibun naum wa yus'ifu 'anil ibadah. Dia kata 5 perkara kalau orang tu banyak sangat melampau sangat makan, 5 bahana. Pertama, berat badan makin bertambah. Yang kedua, pasal dia Ramadan tak Ramadan sama je, berat dia sama je pasal siang tu perut kosong. Nanti berbuka banyak makan. Tu yang kadang sujud, masa tengah sujud keluar cendol kot hidung. Banyak sangat. Banyak nak makan, keluar habis dah. La ilaha illallah. Yang kedua, banyak sangat makan, hati menjadi keras. Hati jadi keras. Yang ketiga, kurang cerdas. Jarang tengok orang banyak makan, tersadai tu. Lepas tu dia bijak lah, jarang lah. Biasanya kalau banyak tidur ni otak tak berapa, neuron tak berhubung sangat lah. Yang keempatnya adalah dia kalau banyak sangat makan, dia akan banyak tidur. Tu yang pasal nak kalau bulan Ramadan lah, khususnya contoh yang senang faham kan, kita kan kekenyangan buka puasa, masa tengah sembahyang sunat tarawih ke
Kan menguap macam menguap. Lepas tu kalau baca ayat Quran masa tengah tadarus, menguap selagi tak sampai giliran dia. Tu yang hauzbillah kan. Banyak sangat makan, tak boleh. Lagi apa yang kelima, membuatkan seseorang itu berat untuk beribadah. Nampak? Banyak buruk daripada elok. Kalau sekiranya tabiat melampau-lampau dalam bab makan. Saya pernah jumpa ada orang tengah bersembang dengan dia, dalam mulut ada makanan, ngungak makan. Kalau kita ceramah, jemaah kita di bawah. Kadang ada, bukan masjid lah, dataran awam apa kan, macam tempat apa ni Dayaman Tafiz kan. Kita nampak cik-cik kadang dia ngak macam kacang kuda, ngak. Sekali kita tengok dia berhenti sekejap. Cover. Makan tak apa selagi boleh, tapi jangan melampau. Itu je. Ataupun mak-mak kita ataupun isteri kita, Ustaz, baru masuk dalam kereta. Dah buka tapuai dah. Buka dah. Pasal kita bincang selepas ini, para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Amboi, makcik tu Ustaz dengar tu pasal kita, Ustaz. Dah tak ada kena lain ke nak makan ni, kata. Suka menong kata. Jadi itu kadang-kadang dia jadi tabiat, Ustaz. Kadang-kadang dah tak tahu dah apa objek yang nak diceritakan dekat dalam TV tu, kata kan. Pasal meja dah cerita dah. Kenapa besar sangat? Dia cerita pula pasal baju Ustaz. Itu Ustaz tu datang ceramah baju tu juga. Baju tu. Itu ada juga. Contoh Ustaz. Jadi kita nak sebut pasal tabiat yang suka bercakap-cakap, Ustaz. Jadi soalan sahabat kita Fatin Syuhaida ini, bagaimana dengan tabiat yang buruk yang mengundang dosa tapi dinormalisasikan dengan perkataan yang tidak menggambarkan satu dosa? Contohnya perbuatan mengumpat dipanggil membawang dan juga gosip, Ustaz. Ya, baik. Manusia terhadap dosa, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, manusia ni dengan dosa sekurang-kurangnya dia ada 3 tahap. 3 lagi kan? Dia 3 tahap. Pertama sekali, dia rasa bersalah dengan dosa. Kedua, dia dipanggil rasa biasa dengan dosa. Ketiga, dipanggil seronok dengan dosa. Kalau ikutkan, ada lagi satu tahap. Dia akan sampai satu tahap promosi dosa. Dia tak kira cuti sekolah ke tak. Dia promosi dosa tu dia ada. 4 saya kongsikan. Pertama, ada manusia dia akan rasa bersalah dengan dosa bila dia terbuat, termengata, terbawang kan? Dia tergosip orang, alamak, tercakap pula. Astaghfirullahalazim, mulut jahat, astaghfirullahalazim, dia cakap itu kan. So dia rasa bersalah. Kedua, dia rasa biasa dengan dosa. Maknanya bila mengata itu macam sampai satu tahap kita rasa, kita kalau jumpa dia tak sah kalau tak mengata orang. Dia macam tu. Dia ada pair dia. Dia mesti ada punya. Dia dah jadi biasa, normalisasi dosa, na'udzubillah min zalik. Jadi dia mula rasa biasa dengan dosa. Bila dah rasa biasa dengan dosa ni, maknanya soal dosa ataupun dosa kemurkaan Allah itu bukan lagi benda utama bagi dia dah. Dia anggap macam is a must dah, macam satu keperluan dah. Kalau tak syok kalau tak mengata orang sehari. Nampak? 2. Ketiga, dia mula rasa seronok dengan dosa. Seronok pula mengata orang ke? Nampak? 3. Paling dahsyat sekali yang keempat, dia mempromosi dosa. Dia promote orang lain pula. Mungkin barangkali dia degil, dia engkar perintah suami ke apa kan. Kemudian dia tengok kawan dia taat dengan suami. Aku tengok engkau ni alah lembik sangat dengan laki engkau tu. Kita orang jantan ni lawan lah. Lawan orang jantan ni. Dia promote pula dah. Dia dah buat benda tak elok. Dia pergi promosi orang lain supaya buat serupa macam dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kita berdoalah pada Allah, jangan jadi seumpama perangai syaitan. Syaitan ni dia perangai sebenarnya. Cuma kalau manusia yang berperangai jahat, dia sebut syaitan juga, menghasut, mengutuk dan ajak orang buat benda tak elok, benda-benda yang boleh merosakkan ini. Maka kita berdoalah pada Allah, moga saban tahun kita umur makin bertambah, hari demi hari yang kita tempuh ini berhentilah daripada sifat-sifat atau tabiat yang buruk itu, kerana dia tak akan terhenti setakat kita, dia akan berterusan pula pada orang lain nanti. Kan? Ataupun orang kalau
dosa sudah bertimbun banyak, kata Ajim seorang motivator pendakwah terkenal Indonesia. Dia kata manusia dan dosa kalau sudah terlalu banyak, sampai satu tahap kita sudah malas untuk bertaubat. Umpama begini, kita dalam sinki rumah kita kan, sinki. Kalau dalam sinki tu pinggan yang tak dibasuh tu kalau setakat sebiji dua, tak apa lagi. Kita lepas makan, kita letak, tak basuh, letak dan letak. Tapi kalau dah bertimbun banyak dengan cawan dengan itu, lama kelamaan bukan setakat bertimbun pinggan yang tak dibasuh tu banyak. Akan ada apa? Lipas pun datang pun banyak. Ketika itu nak basuh malas. Kita tengok pun rasa, oh banyaknya nak basuh. Nanti lah nampak. Dosa kalau tak dimohon ampun pada Allah, dia bertimbun banyak sampai satu masa kita akan rasa malas dah. Kita malas nak taubat dah sampai tahap. Pasal dia rasa dah biasa dah. Aku duk mengata, duk mengutuk pun mulut okey ya, ulcer pun tak ada. Setengah orang kan keluar mata ikan, oh ni banyak mengata orang kot ni. Keluar ulcer pula tu. Dia okey lah, insaf lah juga. Wallahu a'lam. Allah, okey. Itu dia Ustaz. Sahabat kita di Facebook ada tanya satu soalan ni Ustaz. Apakah sikap bertangguh-tangguh dalam melakukan kebaikan itu penyebab membawa kerosakan buat diri seorang itu? Ini kerana bukan dunia sahaja rugi, malah akhirat kelak juga rugi. Tadi Ustaz sebut tentang bertangguh dalam nak bertaubat. Ini tangguh nak buat kebaikan. Adakah ini satu tabiat yang baik ataupun buruk? Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih. Dalam kitab Hilyatul Awliya ada menyebutkan dalam kehidupan kita, kita dilarang semua sekali daripada gopoh gapah dan kelang kabut. Dipanggil isti'jal. Jangan gopoh, jangan kelang kabut. Kacau wali. Kacau wali, kacau. Kecuali. Bahasa kita. Kecuali dalam 5 perkara. 5 pula dah tadi dia. Ada 5 dah kan. Sedap sebenarnya kalau buat nota ni satu kan. Okey. Dalam 5 perkara, ini 5 mesti kena kasih cepat. Jangan tangguh, jangan esoklah, nantilah, tak apalah, tahun depanlah, Ramadan lah. Jangan. Ini 5 perkara. Apakah 5 perkara tersebut? Pertama, kena disegerakan adalah menghidangkan juadah kepada tetamu. Tetamu kalau sampai, kita jangan duk, nantilah nampak dia biar lu, relax lu. Nampak dia pun baru duduk, baru nak ambil angin. Jangan. Segerakan. Setengah orang kadang semang kat sejam, apa pun tak ada atas mejanya. Apa pun tak ada, air kosong kan, kopok lekor nugget. Tak ada langsung. Kosong, kopok losong ke apa kan, tak ada. Oh balik Terengganu. Kotlah letak apa-apa atas meja. Tak ada. Tak boleh macam tu. Pertama, kena disegerakan juadah pada tetamu. Satu. Kedua, benda jangan ditunda, jangan ditangguh-tangguh. Kedua adalah mengahwinkan anak dara apabila dah sampai masanya. Tazwijul bikr. Maknanya anak gadis yang sudah pun sampai tahap yang bersesuaian untuk berumah tangga, kahwinkan saja. Bimbang tak kahwin-kahwin nanti duduk bergedik dalam TikTok apa, risau juga nanti kan. Aduh. Panjanglah ceritanya. Dua. Yang ketiganya adalah iaitu jangan dilambat, jangan diesok-esokkan, jangan ditunda-tunda membayar hutang. Tu pun tabiat. Tabiat tu hutang sedap, tapi masa nak membayar dia berat. Dia kata nantilah, tunggu gajilah. Dah gaji dah pun. Bukan gaji, siap dapat bonus lagi dah. Tak bayar-bayar juga hutang kan banyak mana pun. Ingat hutang ni bayar, panjang cerita tu. 3. Yang keempat, jangan ditangguh-tangguh adalah pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Jenazah ataupun satu orang meninggal dunia, pengurusan disegerakan dan terus dikebumikan tanpa ditangguh-tangguhkan lagi. Dan yang kelima, benda jangan ditangguh. Tadi Dai Aiman pun sebut, iaitu jangan Allahumma salli ala Muhammad, jangan tangguh dalam bab taubat. Kan kita dipesankan bahawa idza amsaita fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Bila engkau berada pada waktu petang, jangan sangka kau akan hidup sampai esok pagi. Engkau berada pada pagi, jangan sangka akan sempat hidup sampai waktu petang. Sekarang ni ramai musim-musim kita dengar dia panggil sudden death ataupun mati secara tiba-tiba. Dan kita pun mengucap takziah jugalah salah seorang daripada kru kita di bukan di Tanya Ustaz lah, dalam set kita juga ni ada sebelum ni kita mendengar dalam sedang
mengendalikan program ataupun ni meninggal dunia. Allahu Akbar. Kan, semoga Allah Taala mencucuri rahmat kan sebaiknya. Sebab yalah benda-benda mati secara tiba-tiba. Sepupu saya pun dia seorang pesara guru, dia pergi sekolah, ada kerja dia nak buat dan dia duduk, dia penat, mungkin dia penat, dia letih gitu kan, duduk dan meninggal dunia. Macam tu je, begitu sahaja. Jadi tidakkah kejadian-kejadian ini menginsafkan kita daripada untuk menangguh-nangguhkan soal taubat? Betul, kalau dikatakan tabiat yang tak elok tu menangguh-nangguh, salah satunya menangguh taubat. Betul lah tu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini dia, jangan kita abaikan 5 perkara ini sebelum kita ni kadang-kadang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti baru kita nak menyesal, lah kenapa lah waktu aku hidup dulu aku tak buat amal-amal soleh ni. Baik Ustaz, sahabat kita ada nak tanya soalan di Facebook Ustaz, bersama dengan Sirna. Tabiat yang mungkin dipandang remeh oleh segelintir ibu bapa iaitu game yang memasukkan duit bagi mendapatkan hadiah berupa anak patung, kereta mainan dan sebagainya. Adakah jika tidak dibendung dari awal akan menyebabkan ketagihan dan menjurus ke arah yang lebih besar, yakni perjudian, yakni nombor eko? Apa pandangan Ustaz? Na'udzubillah min zalik, masya-Allah. Ini pun banyak juga. Kadang-kadang di sesetengah pusat membeli belah pun banyak. Dia satu mesin, ada mainan dalam itu dan judilah. Jadi kita nak pesankan mak ayah semua, begitu banyak sekali hiburan-hiburan lain, permainan-permainan lain. Saya pun kadang bawa anak-anak pergi pasar raya juga, pun kita bagi peluang dia main apa, bayar dan dia main. Gitulah, win-win lah. Kita dapat manfaat untuk anak main dan dia pun dapat duit ataupun keuntungan dia, tak apalah. Jangan dipilih benda-benda macam itu, sebab yang kita bimbangkan adalah perkara ini akan menjadi satu normal dalam masyarakat kita yang bermula dengan hanya kerana permainan sahaja. Ataupun mungkin kalau disebutkan berkait tentang soal permainan video game hari ini, kalau boleh saya sebutkan juga tabiat permainan video game pada hari ini, ataupun secara dalam dulu kena buka TV ya. Betul. Game dulu buka TV, pasang apa, kaset. Kaset kan, disket apa dulu kan. Daya Iman ni sebab dulu banyak menghafal Quran, tak tahu sangatlah ya. Jadi saya kalau hari ni dia semuanya dengan handphone sahaja, bayar secara online semuanya. Saya nak sebut tuan-tuan, tolonglah pantau sikit game yang dimainkan oleh anak-anak kita. Subhanallah, saya terkejut. Kawan-kawan saya yang antara yang gamers juga, dia share lah. Dia kata, Ustaz, nanti kalau ceramah tolonglah sampaikan pada masyarakat kita, lambatkan game yang merosak akidah terlalu banyak pada waktu hari ini. Banyak sangat game. Maknanya stage permainan dia itu untuk nak ke peringkat-peringkat seterusnya kena buat lambang-lambang seolah-olah macam penyembahan. Lepas tu kalau nak tingkat yang seterusnya dia macam ada macam-macam lah. Ada yang game yang bersifat acah-acah jadi Tuhan. Ada. Maknanya dia selaku Tuhan, dia boleh arahkan orang itu ini, orang tu tak dengar cakap boleh azab. Dah macam Tuhan lah, acah-acah jadi Tuhan pun ada. Banyak. Dan itu bukan game yang hanya sekadar syok-syok. Macam dulu kan zaman satu telefon tu yang dia ada ular. Nyek tu kan. Oh tu syok-syok itu pun lalai. Itu pun lalai. Entah ceramah mana atas lalai kan. Main tu. Sampai lalai ular tu jadi panjang tu kan. Gagah lagi lah. Sekarang ini punya game la ilaha illallah, merosak. Itu pun merosak juga, merosakkan akidah. Dan di hujungnya pula yang lebih membuatkan ramai orang jadi asyik dan seronok, meraih keuntungan. Dia dapat duit. Rupanya dia dapat kumpul believers. Believers ni macam penganut. Penganut tu setiap yang register bawah dia apa, dia dapat duit, dapat fulus dan transfer masuk dalam akaun. Dia kata boleh buat duit dengan main game. Kalau game tu game yang motif dia yang sihat, yang maknanya okey lah, tak ada bercanggah dengan akidah, tak apa lagi. Rosak akidah ni. Tuan-tuan, cubalah tengok sikit telefon anak-anak kita tu. Ni banyak tengok telefon suaminya, tengok suami dia WhatsApp dengan siapa dengan kan AJK mana pula kan. Tu hati-hatilah, moga Allah pelihara kita dan anak cucu keturunan kita. Baik, itu dia Ustaz cek handphone suami Ustaz ada semua tu. Ada tabiat kita cek sebentar, kita cuba cek. Baik Ustaz, kita berehat seketika. Allah Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru.
khas oleh Dozi, suci, bersih dan wangi. Maklum tu Ustaz, sampai ke sini baunya. Mungkin sebab pakai sabun Dozi. Ya. Tapi ada yang tanya soalan ni Ustaz. Ya. Bolehkah Ustaz terangkan bagaimana tips penyimpanan untuk mengekalkan kualiti sabun tu Ustaz? Baik, Alhamdulillah para penonton sekalian, syukur kepada Allah Ta'ala. Bila ramai orang tanya soalan, maknanya apa? Ramai yang dah guna sabun Dozi. Yang ada di tangan saya ini, hari ini kita akan kongsikan macam-macam jenis bau-bauan yang akan menyedapkan bauan rumah anda, yang semestinya pakaian anda turut sama wangi. Okey, cara simpanan dia nak beritahu pada para penonton semua. Simpan pada suhu bilik dan jangan letak pada tempat yang langsung dengan cahaya matahari. Jangan biar dia berjemur tengah matahari, jangan, sebab dibimbangi dia punya kualiti ataupun nanti dia punya bauan dia akan makin lama akan makin kurang. Jadi letak di tempat yang penyimpanan yang redup ataupun dalam suhu bilik, itu untuk menjaga kualiti sabun kita. Cuma kita nak beritahu para penonton semua, kalau sebelum ni saya dah kongsi Daya Iman tentang sabun Dozi ataupun singkatan pada Do Easy Cleaning Everyday. Tu dia. Maknanya tabiat suka mencuci baju. Tabiat juga tabiat suka mencuci baju hari-hari pula tu. Kalau sebelum ni kita kongsikan ada warna-warna yang lain untuk 10 kilo. 3 yang ada ini 10 kilo. Tapi kali ini kita bawakan 10 kilo sabun Dozi yang dia ada bauan buah-buahan. Ada setengah orang dia suka bauan yang harum manis. Harum manis itu macam buah mangga. Dia harum dan manis. Boleh buat sabun harum manis depan ni ya. Okey. Jadi yang ada di tangan saya ni, dekat dengan saya ni, ini sweet citrus. Ini alhamdulillah yang antara yang paling paling laju ni. Alhamdulillah sweet citrus. Dia bau-bauan sweet citrus. Wangian yang sangat sedap, ataupun kita ada juga yang 10 kilo bauan lemon. Bauan lemon ni dia setengah orang kadang dia nak ada macam bauan segar buah-buahan. Lemon ni pun sangat sesuai. Dan di hujung sana kita ada bauan apple fresh. Kadang-kadang setengah orang bila dia jemur dalam rumah, dia bimbang jemur dalam rumah ni nanti akan bau kepam ke apa ke. Dah, jangan bimbang. Dahlah dia anti hapak. Bila kita jemur dalam rumah pula, satu rumah tu akan berbau harum. Ni cerita berdasarkan pengalaman. Saya kalau guna barang apa, saya nak juga ahli keluarga saya dan juga penonton-penonton yang mengikuti kuliah saya turut sama merasai apa yang saya rasa tu. Tapi maklum kita kat rumah ni Ustaz, dia punya mesin basuh berbeza. Biasa dekat atas dia front load Ustaz. Adakah sesuai dengan sabun Dozi ni Ustaz? Okey, jadi macam ni. Kalau mesin basuh sama ada front load ataupun top load, maknanya hak menghadap depan ataupun kena jenguk ke atas. Kedua-duanya alhamdulillah sabun Dozi memudahkan anda semua. Sebab apa? Sama ada mesin basuh anda jenis top load ataupun front load, kedua-duanya boleh digunakan dan tidak merosakkan ataupun yang ini saya paling seronok sekali kualiti yang ada pada sabun Dozi, khususnya kalau yang deterjen ini ataupun sabun basuh ini, anda punya warna pakaian tidak akan luntur, anda punya pakaian tekstur ataupun kualiti pakaian anda tidak akan renyuk. Ada setengah-setengah mungkin dia akan menyebabkan baju tu benang ke ataupun pada kain tu akan jadi renyuk apa. Alhamdulillah dahlah wangi, warna akan kekal dan juga dia anti hapa ataupun dia juga tidak akan berbau busuk. Kalaupun anda basuh baju jam 8 pagi, pukul 1 tengah hari baru teringat, Allah, aku ada basuh baju, tak jemur lagi. Habis masam dah baju, dah. Insya-Allah pengalaman saya sendiri. Ni sebab maklum tu dia tak bubuh pewangi ataupun pelembut pada baju Ustaz. Tapi untuk Dozi ni perlukah letak sabun dan juga letak pelembut sekali lagi Ustaz? Sebenarnya maklum mana ni Aiman? Maklum daripada tadi ni. Maklum basuh baju kan? Di sini. Sesetengah sabun, mungkin anda dah guna sabun basuh baju, lepas tu perlukan pelembut, pewangi pula. Alhamdulillah. Dozi telah pun memformulasikan kesemuanya dalam satu
satu sabun. Satu sabun. Kan? Maknanya apa? Adanya pembasuh, pencuci, ada bersamanya pewangi, ada bersama dengannya perfume ataupun haruman bersama-sama dengan dia. Namun ni tak ketinggalan para penonton semua, ada yang tertanya-tanya. Ni yang depan ustaz ni apa ni? Ini pencuci lantai. Buat abang-abang, cik-cik suami hujung minggu nanti ni nak cuci lantai, jangan bimbang. Cucian lantai anda akan lebih berkesan. Kerana apa? Kadang-kadang ada kotoran-kotoran degil, mungkin ada benda apa-apa yang susah nak kena sental banyak kali kan. InsyaAllah anda cuba sental dengan cara yang mudah, buih, harum, lantai pun wangi, baju wangi, lantai wangi, apa lagi mau wangi ni. Kita cuci tangan. Musim-musim kita nak elak daripada dijangkiti kuman, sebab tangan kita, kata para ulama, tangan ini sebab apa kena sering dibasuh dan dicuci, tangan kita terdedah dengan kuman yang pelbagai. Jadi salah satunya adalah dengan cucian tangan, hand wash. Hand wash dozy yang ada di tangan saya yang saya tunjukkan ini wangian apa? Ni bau apple. Ni bau apple. Dia ada dua lagi wangian yang lain. Dan ini pula, ini yang saya suka kalau musim-musim nanti bila kenduri kan. Kenduri bila nak basuh pinggan, nak basuh periuk, kadang ada kotoran minyak-minyak degil sungguh dia tak nak keluar. Kan dah baca ayat ruqyah dia kata tak keluar juga. Tak boleh, bukan pakai ayat ruqyah. Dia kalau ini kena pakai bukan ruqyah, kena pakai apa? Sabun. Kena pakai sabun sabun dozy. Kan anda cucian anda akan lebih kuat lagi. Dia ada satu lagi warna yang mana dia punya yang lagi satu tu cucian dia kalau yang lebih kuat lagi. Tapi yang ini pun dah memadai dah untuk pinggan mangkuk anda yang kotor. Jadi jangan buang masa bagi anda para penonton semua. Kalau menonton dekat Facebook ataupun dekat talian TV di kaca TV, boleh saja anda hubungi untuk menjadi ejen, menjadi stokis kami. Kenapa? Di seluruh Malaysia kita ada hampir 200 orang stokis yang aktif. Maknanya kalau anda berada di kawasan mana, anda boleh saja hubungi, anda boleh saja WhatsApp mereka ataupun WhatsApp pada talian yang tertera waktu ini. Itu kita punya CEO kita, Datuk Syukri, Syekh Zainul Asri selaku pengurusi kumpulan dozy kita, alhamdulillah menerajui syarikat Bumi Putra yang bersungguh-sungguh menghasilkan. Kita ada R&D, kita ada kajian kita, bukan produk shop sendiri, kita betul-betul memberikan yang terbaik, jaminan. Ada pula halal jakim yang dijamin. Itu nampak, itu lori itu bukan apa, lori itu kita mobile, kita bawa lebih dekat dengan pengguna-pengguna kita. Untuk apa? Semua dapat menikmati kualiti yang ada pada sabun dozy ini. Hubungi segera ataupun kod QR yang tertera. Tapi apa beza Ustaz di antara 10 kg ni dengan 1.8 kg? 1.8 dia memanglah. Kalau yang keluarga besar ataupun ramai anak menantu sekali balik ramai-ramai, saya ingat anda guna yang 10 kilo, lebih jimat dan lebih berbaloi. Sebab apa? Bila dia pula tak perlu gunakan banyak sangat bila sekali basuh tu. Tak perlu banyak-banyak sangat. Kalau macam saya sendirilah, kalau penuh dalam satu mesin basuh kita itu, cukup 3 cup atau 4 cup pun dah cukup dah. Dah boleh dah untuk nak mencuci keseluruhan pakaian yang ada dalam mesin basuh tersebut. Namun mungkin ada orang dia nak pack permulaan percubaan kot. Testing. Test dulu. Nak test lah bau dia, kualiti dia macam mana kan. Kita ada 1.8 kilo dan kita ada juga Royal Elegant. Pernah saya kongsikan lah dalam episod sebelum ini. Atau lebih mudah, anda hubungi WhatsApp talian yang kita kongsikan tadi ini untuk anda dapatkan maklumat lanjut dan tengok bagaimana untuk nak jana pendapatan. Kita alhamdulillah dan Ya Aiman, hari demi hari, sehari kita paling-paling pun 15 lori jalan untuk ke seluruh Malaysia, Brunei dan juga Singapura. 15 lori itu, satu lori berapa? 1000 tong. Kali 15,000 tong sehari. Alhamdulillah, permintaan tak henti-henti. Terima kasih, syukur pada Allah atas sokongan semua. Kita pastikan jana ekonomi orang Islam kita, dan ada di kalangan stokis kita dan Ya Aiman, setahun dapat buat sale 5 juta ringgit. 5 juta ringgit setahun. Syukur pada Allah Ta'ala. Jadi saya mengajak anda semua untuk kita sama-sama menyemarakkan ekonomi Islam, orang Islam kita, akhirnya dapat berzakat dan juga dapat mengamalkan hidup yang sihat, bersih, berkualiti dengan dozy. Sabun.
Dia kadang bila dia terlalu semangat sangat, dia jadi saban pula. Sabun dozi. Tapi ada jenis tabiat suka longgok-longgok baju tu satu hal juga Ustaz ya. Mungkin sebab faktor baju-baju yang tak kering tadi agaknya Ustaz ya. Jadi Ustaz, yang mana kita melihatkan dalam topik perbincangan kita ni satu tabiat yang perlu kita susun dalam kehidupan kita supaya tabiat ni tidak menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita yang dapat merosakkan kehidupan kita. Mungkin Ustaz boleh tak beri satu amalan kepada para penonton kita ni supaya mereka ni dapat buang tabiat-tabiat buruk dalam kehidupan mereka ni Ustaz. Betul. Sama macam kita sebutkan tadilah, tabiat suka menangguh-nangguh, nantilah, esoklah, hujung minggulah baru nak basuh baju semuanya, tunggu dah bertimbun semua. Tak boleh. Dia kadang baju kalau dah dibiarkan, lagi-lagi kalau pakaian kita yang berwarna putih, kita akan berpeluh pada bahagian ketiak, pada bahagian leher pakaian putih atau pakaian cerah, dibiar lama-lama dia akan apa? Dia jadi kerak. Dia kerak, akan jadi kuning. Lepas tu dia kata, saya dah guna sabun dozi Ustaz. Pasal apa? Macam tak apa nak keluar sangat. Memanglah, dah perap lama sangat. Tak boleh dah. Dia kena guna. Kita ada sabun lain pula. InsyaAllah akan datang kita akan keluarkan. Yang mana kalau cucian tu ataupun kotoran yang amat degil sangat, kalau orang dia pulas telinga. Tapi kalau dengan pakaian, apa nak dibuat? Ada sabun khas. Betul. InsyaAllah pulas betul. Jom. Jadi ejen ataupun stokis dozi hari ini, insyaAllah. Baik Ustaz, kita dah tamat dari TV3, kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tanyalah Ustaz dibawakan khas oleh Dozi, suci, bersih dan wangi. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang kekal setia bersama dengan kami dalam perbincangan topik yang dekat dengan kita, iaitu berkaitan dengan tabiat perosak hidup. Kadang-kadang kita sedar ataupun tidak sedar, benda tu memang kita ulang setiap hari dan perkara itu dosa dan mesti perlu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ustaz, sahabat kita di Facebook ni ada satu soalan menarik. Bagaimana dengan mereka yang suka bersangka buruk terhadap orang lain dan dalam hatinya sentiasa ada perasaan dengki serta iri hati dengan apa yang orang lain ada? Adakah tabiat seumpama ini boleh menjadi sebagai racun yang mampu berupaya merosakkan hidupnya? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Ini baik ada makna lah ni. Okey, mantap Ustaz. Baik, terima kasih para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita bergabung di TV9. Semoga Allah kasihi kita dan Allah kurniakan kita ilmu yang berpanjangan dan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan insya-Allah. Ada satu hadis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maafkan saya, pesan sahabat, pesan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, iaitu kata beliau, al-halaku fil isnain, perkara yang merosakkan diri kamu itu ada dua. Ini semua kalau tuan-tuan perasan daripada awal siaran kita tadi, saya himpunkan pesan-pesan dalam Quran, pesan-pesan dalam hadis dan juga pesan-pesan para sahabat-sahabat Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kata Ibnu Mas'ud, al-halaku fil isnain, kemusnahan itu pada dua perkara. Pertama sekali al-qanutu, kedua al-ujbu. Okey, apa maknanya? Pertama, al-qanutu. Al-qanutu itu maknanya apa? Seseorang yang berputus asa daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang biasa muncul di mulut-mulut orang seumpama ini, dia kata apa? Aku ni jahat. Tuhan tak ampun dah rasanya. Memang tak takut. Aku ni maksiat daripada kecil dulu lagi dah, memang banyak sangat dah, takkan Tuhan ampun kot, banyak sangat dosa. Ini bahasa-bahasa orang-orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu punya perangai, tabiat seumpama itu, kata Ibnu Mas'ud, akan membawa rosak, musnah hidup seseorang. Satu. Kedua, al-ujbu. Apa makna ujbu? Ujub, berasa diri bagus. SS, short shendiri. Bukan SS Subang Jaya ni, bukan. Short shendiri. Dia rasa dia handsome, dialah suara merdu, dialah orang berpotensi, dialah orang muka handsome, ganteng, segak bergaya. Dia berasa dia seorang.
termasuklah juga bila dia ada ujub ini ataupun dia berasa dia bagus, dia best, maka dia akan mudah berdengki dengan orang. Dia akan mudah berdengki dengan orang. Tak habis-habis pengacara tanya ustaz tu itu je orang dia tu. Contoh kawan mu balik umrah itu kena pula. Dia kenapa nak ada rasa-rasa begitu? Kalau dia ada rasa bahawa ini semua rezeki Allah, Allah bagi kemampuan, kebolehan, orang ini pandai bercakap, orang ini pandai menyumbang, maka dia takkan ada rasa iri hati, dengki dan yang sama waktu dengannya lah. Jadi eloklah berhentilah daripada tabiat suka sangat nak berdengki dengan orang lain, kecuali kita dalam Islam nak berdengki boleh tapi pada dua orang aja. Hal lain jangan duk dengki. Siapa? Pertama sekali adalah berdengki terhadap orang yang Allah kurniakan harta banyak, namun dengan hartanya itu dia banyak menyumbang, dia banyak bersedekah. Satu. Kedua, iaitu orang yang Allah kurniakan dia ni boleh membaca Al-Quran dan dia mengalunkan bacaan Al-Quran dengan bagusnya maka kita kena ada rasa dengki lah dengan dia. Maknanya bukan dengki saja, maknanya aku pun nak juga belajar macam dia, bersedekah seumpama dengan dia juga. Wallahualam. Wallahualam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Jadi sahabat kita Ustaz, di Facebook ni ada satu soalan menarik Ustaz, bersama dengan Muhammad Faizal bin Ahmad. Adakah salah satu tabiat perosak hidup iaitu perbuatan onani atau masturbasi salah satu penyakit yang harus dirawat? Perbuatan ini jika tidak dikawal oleh boleh menyebabkan kerosakan diri dan juga mungkin boleh membawa kepada masalah seksual lain seperti rogol, seks bebas dan sebagainya. Bagaimana pandangan empat mazhab dalam isu ini dan cara mengawalnya Ustaz? Pak mazhab terus diminta Ustaz. Baik, terima kasih para penonton sekalian. Saya mudah fahamkan begini. Para alim ulama mengajar kita, seseorang yang mengekang diri daripada terjebak dengan maksiat itu, dia ada langkah tau, dia ada permulaan, dia ada step permulaan dia sebelum benda itu minta berlindung lah, benda itu daripada berlaku. Kata para ulama ada 4 perkara boleh menyelamatkan diri seseorang. Dia sebut al-lahazat, al-khatarat, al-lafazat, al-khutuwat. Pertama iaitu pandangan mata. Belajar untuk kawal pandangan. Biasanya orang yang terlibat dengan benda-benda tak senonoh tadi yang ditanyakan soalan tadi tu adalah orang yang jenis tak jaga mata. Dari kerana mata yang mempunyai kuasa aku tergoda. Macam tu lebih kurang. Dia kata ustaz-ustaz akhir zaman, dia kata contoh nak bagi faham. Dari pandangan mata. Sebab dia mata akan membawa rasa. Rasa membawa cuba. Itu itulah tak ulang lah kot dah tulis tadi tu. Jadi kena jaga awal-awal lagi tu, dia panggil ghaddul basar, tundukkan pandangan, sebab mata tu menjadi tingkap jiwa. Hati-hati apa-apa yang nak masuk pada pandangan mata kita. Satu. Yang kedua iaitu disebut al-khatarat, iaitu menjaga apa segala benda yang fikiran-fikiran yang terlintas. Orang yang tengok video lucah, pornografi, bila dia tengok yang jadi haramnya itu, satu menengok orang melakukan persetubuhan semua tu satu. Keduanya, benda tu dia tak habis kat situ. Dia akan melekat dalam memori kepala seseorang. Na'udzubillah min zalik. Sampai sembahyang pun teringat macam mana. Menengok adegan-adegan tak senonoh itu semua macam-macam lagi, dia akan bawa pada imajinasi. Atau lebih teruk lagi, ini dulu ada satu kursus lah, seminar yang saya masuk berkaitan tentang kawalan teknologi masa kini lah, apalah lebih kurang begitu. Jadi dia kata orang-orang yang biasa menonton benda-benda yang pornografi atau yang seumpama dengannya lah, dia sampai satu tahap dia punya ketagihan dia sama macam dia panggil kecanduan. Kecanduan dia tu sama macam orang yang kecanduan dadah. Tak dapat tu dia jadi tak senang duduk, dia tabiat. Asal duduk seorang saja mesti nak menengok benda-benda tak senonoh ataupun tengok benda-benda lucah itu. Jadi dia bawa pada fikiran, dan biasanya orang macam ini tumpul akal dia. Maknanya bawa kerosakan. Dua. Ketiga, menjaga ucapan kita, mulut kita. Keempat, menjaga langkah tindakan kita. Itulah dia, kurang lebih ada 4. Jadi sebagai pesanan lah buat semua para penonton, kita khususnya orang lelaki, orang kata apa? Lelaki 9 nafsu,
sembilan akal. Ada orang kata kan, 9 akal, 1 nafsu. Perempuan 9 nafsu, 1 akal. Kita nak sebutkan bahawa lelaki ni sungguh pun kalaulah kata-kata itu ada benarnya, lelaki ni dia memang pada pandangan dia itu perhiasan di mata lelaki adalah perempuan. Perhiasan di mata perempuan barang kemas. Sebab itu kadang ada seorang perempuan dia kata, apa orang jantan, saya tengok perempuan je. Tak. Sememang dia spek kejadian manusia memang macam tu. Lelaki dia memang minat nak tengok perempuan sebab perempuan tu indah di mata dia. Indah di mata dia. Cuma agama aja kawal mata. Tengoklah yang halal isteri kita. Begitulah. Kan? Bimbang dulu masa musim-musim nak cakap pun serba salah. Tapi kalau tak cakap, tuan-tuan tak tahu pula. Kan? Masa musim-musim PKP hari itu kan. Ada satu kajian mendapati bahawa trafik carian bahan-bahan lucah di internet di seluruh dunia mendapati bahawa orang yang menengok benda-benda lucah ni meningkat 84%. Sebabkan duduk rumah kan, musim Covid mengganas, jadi semua duduk di rumah, pakat duduk tengok. Yalah, tengok benda bermanfaat tak apa. Tetapi yang tengok benda yang sebaliknya ini meningkat 84%. Dan negara kita pun antara yang agak tinggi jugalah menengok benda-benda macam itu. Saya nak sebut pun tak gamak, tapi tak apalah, agak tinggi lah tuan-tuan, agak tinggi. Ustaz ni cakap agak-agak cakap je lah. Kan, kalau di Asia ni kita antara yang tertinggi yang menengok benda-benda macam itu. Sungguh pun orang kata, bukankah kita rakyat Malaysia kelihatan sopan, santun, jalan menunduk, lain. Belakang di balik dalam bilik seorang-seorang apa, perangainya lain. Sebab tu saya menegur diri saya yang juga banyak kekurangan, dan kita semualah. Kita dah tahu nafsu kita ini jangan dipancing, jangan dibagi peluang. Maka kerana itu dia akan bawa benda yang tak elok yang berikutnya. Manusia nafsu tak pernah puas. Bila dia ni kajian, orang yang tengok benda-benda pornografi ni, bila dia tengok sekali dia tengok, nauzubillah, janganlah tengok. Dia kata ustaz suruh tengok pula, tak. Kalau dia tengok satu tu, lepas tu dia akan nak tengok yang lebih advance lagi, gaya, cara yang lain-lain dan seterusnya. Terbawa-bawa perangai itu pada dia dan pasangan. Cara pasangan melayan dia macam ini je. 15 tahun kahwin, isteri layan dia macam ni je. Mula dia nak cari wanita lain, nak cari perempuan lain, atau na'udzubillah min zalik lah. Saya nak cakap ni pun tak teramak tuan-tuan. Mereka tak cakap lagi teruk nanti. Jadi tolonglah bermula daripada ni pandangan mata, kawalan iman, hidup bukan selamat, insya-Allah. Masya-Allah, kita buang tabiat-tabiat buruk yang boleh merosakkan diri kita ni, dan kita akan kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini dalam membicarakan tentang tabiat perosak hidup. Baik, kita dah buanglah tadi dekat dalam tong sampah tabiat yang buruk, tabiat yang keji. Kita nak kekalkan tabiat yang baik-baik sahaja. Di antara tabiat yang boleh kita amalkan adalah jangan lupa kita sentiasa senyum dan memberi salam kepada sesiapa pun yang kita jumpa. Okey? Baik, sahabat kita di Facebook ada satu soalan menarik, iaitu daripada Al-Shal. Adakah penyakit riak juga termasuk dalam tabiat perosak hidup? Adakah sifat riak termasuk dalam syirik kecil yang menyekutukan Allah tanpa sedar dan tersembunyi? Ustaz, tafadhal. Baik, terima kasih para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ada setengah orang mungkin dia tersalah meletakkan kalimah tersebut ataupun istilah tersebut pada tempat yang tak sesuai. Riak ni dia salah satu daripada sifat mazmumah, datang daripada perkataan ra'a. Ra'a ni maknanya nampak. Riak menampakkan amalan-amalan soleh kepada orang dengan tujuan untuk meraih pujian. Kalau benda yang dia buat tu benda tak soleh, tu bukan riak. Itu bukan riak. Ataupun contohnya macam biasa kan, orang kata apa? Mempamerkan perjalanan percutian kita sekeluarga dan anak-anak, pergilah bercuti ke laut, bercuti ke pulau, naik peterbang, kan, main salji, main snow kan.
Lepas tu ada pula orang komen, tak payahlah riak sangat, nak menunjukkan apa. Pergi bercuti tu apa tu? Nak kata ibadah ke apa tu? Dia amal soleh yang ditunjuk pada orang untuk dapat pujian, itu katanya riak. Kalau bercuti apa tu, amal soleh apanya? Kita tengok apa hukum. Kita pergi bercuti, melancong, berjalan, bawa keluarga, makan angin, bersiar-siar. Hukumnya apa? Hukumnya harus dibolehkan. Bila tunjuk pada orang, kita tak boleh sama sekali menuduh, ni dengan tujuan apa. Kalau nak kata, itu bukan riak. Riak ni amal soleh. Kalau tak ada orang, semayang Allah 5 minit pun lambat dah tu ikut kan, cepat sungguh dia semayang. Susah apa, bagi salam dah. Kalau malaikat tengok pun terkejut tengok, habis dah. Kejap semayang. Tapi kalau depan orang, Allah, Bismillah, kan, sampai orang kiri kanan kata soleh sungguh. Bukan soleh, memang soleh sungguh. Ini soleh sungguhlah dia. Itu iyalah nak meraih pujian dengan amal soleh, dengan amal baik yang dia buat untuk dapat pujian orang. Merompak, menyamun beramai-ramai, rompakan secara terbuka. Riak sungguh penyamun tu. Mana ada riak? Saya ulang sekali, amalan soleh. Tapi balik pada soalan, adakah dia juga boleh masuk sebagai syirik kecil ataupun syirik khafi, syirik tersembunyi? Ya, sebab orang yang buat satu-satu amalan yang sepatutnya niat tu mesti kerana Allah, tapi bila dia buat amalan itu demi untuk mendapat, yalah dekat ruangan komen Facebook kita ni pun ada kadang tu, terbaik ustaz, terbaik, mantap padu. Mantap Pak Abu lah, apa semua ada kan. Jadi kadang-kadang, ataupun bila kita live TikTok ke apa, ataupun di mana-mana laman sosial apa kan, orang bagi gift, bagi lagi banyak, lagi semangat. Mata penonton tu lagi banyak, lagi semangat. Saya tak kata itu riak, tetapi niat kita ketika buat amal-amal soleh itu perlu dijaga, dicermatkan. Kalau dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 golongan yang mereka ini dimasukkan dalam neraka padahal amalan mereka soleh. Apakah antaranya? Orang yang suka derma, akhirnya masuk neraka. Sebab kata Allah, engkau derma bukan kerana aku, kerana nak dapat pujian, nak dapat perhatian Cikgu Murni. Cikgu Haji Bakhir lah. Haji Bakhir. Lagi apa? Yang kedua, bila engkau bila seseorang itu dia ni berjuang sampai dia gugur atau dia meninggal dunia, dia kata dia mati syahid, Allah kata engkau berjuang bukan kerana aku tapi kerana nak dipuji orang, masuk dalam neraka. Mari pula orang lain, engkau buat apa? Saya ni banyak baca Quran. Tak, engkau baca Quran nak tunjuk engkau qari, suara merdu semua, masuk dalam neraka. Patutlah dalam akhir surah Al-Kahfi Allah Ta'ala sebut, siapa-siapa yang nak bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, 2 perkara mesti dia jaga. Apakah 2 perkara tersebut? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Pertama, nak jumpa Allah Ta'ala mesti amal soleh. Jadi yang tadi berjuang, sedekah, baca Quran, amal soleh kan? Amal soleh. Yang keduanya dia tak jaga, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan syirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Maksudnya buat ibadah patut kerana Allah, tapi engkau mensekutukan Allah itu dengan pujian orang, baiknya dia, pemurahnya dia. Kalau aku dapat suami macam dia kan beruntungnya aku. Nak pujian-pujian macam itu, macam ini, maka dia akan merosakkan hidup seseorang. Tabiat itu mesti dijauhkan. Itu dia tabiat riak, yang mana kita takut akhirnya kita telah melakukan syirik kecil kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik sahabat kita Ustaz di Facebook, adakah orang yang suka bercakap sesuatu benda yang tidak berfaedah atau sembang kencang ni yang bila bercakap tidak mahu langsung memberikan peluang kepada orang lain untuk bersuara, antara tabiat yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kesan tabiat tersebut pada diri sendiri dan orang lain? Sembang kencang. Sembang kencang. Ada satu kursus motivasi dulu saya pernah masuk. Penceramah tu kata manusia tunggul itu ada 4 tanda. Bukan unggul tau,
tunggul. Tunggul. Dia kata manusia tunggul ada 4 tanda. Ni yang daripada tadi saya sebut 3, 4, 5 ni tuan-tuan tulislah tuan-tuan, senang. Lepas tu share dalam grup lah, share dalam Facebook tuan-tuan kan. #tanyalah ustaz. Jangan lupa kan. Jadi berpanjangan pahala kita. Sebab ada kawan-kawan kita dia nak tulis tapi dia terlupa ke mana pen ke apa, kalau urus anak. Apa tadi yang ustaz sebut yang ketiga tadi, apa tadi? Jadi tuan-tuan yang tulis tu dapatlah pahala kawan-kawan yang lain amalkan. Dia kata 4 tanda manusia tunggul, bukan unggul. Orang nak jadi unggul tak? Tunggul. Pertama, kalau bercakap dengan dia seperti bertanding. Pernah tak jumpa orang macam tu? Cakap dia macam pertandingan. Baru ni suami saya pun baru ni anak saya pun. Engkau ni kenapa? Aku nak cerita. Dia anggap bertanding tau. Dia rasa macam dia akan rasa dia lekeh kalau dia tak masuk dalam itu. Satu. Kedua, dia akan rasa menyampah kalau dia ditegur dan dia dinasihat. Dia akan anggap nasihat dan teguran itu penghinaan untuk dia. Bukan. Dia memang bijak. Cuma nak betulkan sikit apa yang dia katakan tadi. Itu je. Yang ketiga, manusia tunggul. Sifat dia apa? Dia adalah seorang yang kalau sekiranya dia bercakap tu, yang gelak hanya dia. Dia gelak syok sendiri jugalah. Orang lain. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang yang bercakap tak jejak tanah? Itu apa tu Ustaz? Orang dia bahasa lah. Cakap tak jejak tanah ni maksudnya dia macam cerita tu awang-awang sangat. Dia bukan pendekar awang, bukan. Dia awangan sangat. Masa dulu nenek moyang aku dulu nak cerita lah, abah aku dulu, dia semua dulu lah. Tu dia terbang tu. Tapi dia tak terbang pun. Dia cerita, tuan-tuan ni macam tak faham, tak apalah kot. Mesti pernah jumpa dia. Dia ada orang cerita tu nak meninggi. Gajah terbang. Akhirnya tak ada apa pun. Dia panggil glory by the past. Macam tu. Orang yang megah dengan zaman silam. Sedangkan dia berada pada tahap itu aja. Tunggul. Tunggul. Dan yang keempat. Yang keempatnya adalah manusia tunggul ni dia sangat-sangat tak cermat bila dia bercakap, khususnya bila orang buat lawak dia kecil hati. Tapi bila dia buat sakit hati orang tak apa pula. Tunggul lah tu. Tunggul kan benda menyusahkan. Kalau dia pokok tak apa, ni tunggul hari nak kena kerat buang lah. Na'udzubillahi min zalik. Jadi balik pada soalan sahabat kita ini, ada Nabi pernah sebut tanda-tanda manusia yang beriman yang bagus adalah min husnil islamul mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang Islam yang bagus sifat dia apa? Meninggalkan percakapan atau meninggalkan benda-benda yang tak berfaedah. Termasuk pada soalan sahabat kita tadi lah. Maknanya cakap benda yang sia-sia, cakap benda yang tak ada benda apa sangat pun. Kalau sembang dia nak meninggi diri, aku dulu, nenek aku dulu, bapa aku dulu. Sebenarnya kalau nak cakap dulu-dulu, ya nenek kita dulu pun anak dara, kan. Jadi tak payahlah nak taklah kalau dia tak faham jugalah kan. Nak cerita pasal dulu semua hebat. Kita kalau nak maju jangan yang dulu-dulu saja. Yang ke depan, terus masa depan kita perbaiki. Itu yang patutnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ini jenis sembang kencang, sembang kari, sembang gajah terbang, semua ada kat dia. Ada package. Baik Ustaz. Sahabat kita Hana Wanci ada satu soalan menarik. Bagaimanakah untuk menjauhi diri dari mereka yang mempunyai tabiat perosak hidup agar kita tidak terikut dengan tabiatnya? Nak jauhkan diri macam mana Ustaz? Tak nak kawan dengan dia ke macam mana? Kalau dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala juga ada mengingatkan berkaitan tentang persahabatan yang soleh atau bersahabatlah dengan orang yang baik-baik, maka engkau akan mendapat natijah yang baik-baik juga nanti. Ataupun begini, saya nak bagi tuan-tuan lagi senang nak dapat satu kefahaman yang mudah untuk nak difaham dan disampaikan pada orang lain. Kalau daripada awal tadi Daya Iman kita bincang tentang benda-benda yang merosakkan kan. Apakah tanda-tanda seseorang itu telah pun rosak? Dah pun rosak. Jadi bila dah tahu tanda rosak ni, janganlah berputus asa pula. Tak apalah Ustaz, dah nampak rosak dah tu, rosak dah lalang rosak terus lah. Tak boleh lah. Maknanya kita repair lah, kita baiki semula. Kata para alim ulama,
orang yang telah pun dia dirosakkan dengan tabiat diri dia, pertama, tanda dia adalah dia terasa makin liar dan liat mendekati Allah. Tuan-tuan kan, kalau ada rasa malas nak semayang, malas nak melakukan amal soleh, itu tanda tu. Tanda-tanda kerosakan awal pada jiwa masing-masing. Pertama apa tadi? Liar dan liat jiwa untuk mendekati Allah. Satu. Kedua, dia merasakan dirinya tidak dihormati. Orang beriman sifatnya apa? Dia tinggi, kedudukan dia tinggi, tapi dia tak meninggi diri, nilai dia tinggi. Tapi orang yang hatinya dah rosak, dia akan rasa dia tak dihormati, dia rasa mudah, yalah biarlah semua benci aku, biarlah tak ada orang sayang aku. Apa cakap macam tu? Kita kan ada Allah yang Maha Penyayang. Dia lain. Dua. Ketiga, orang yang rosak jiwanya, hidupnya itu, tanda ketiga adalah dia akan berani melakukan maksiat yang lain. Dia dah buat benda tak elok, kan? Patutnya benda tak elok yang dia buat tu patut taubat dan selesai. Tak. Dia berani pula untuk the next maksiat pula. Yang seterusnya. Dia cari duit dengan jalan yang haram. Dosa dah. Alah, buat benda haram lain pula. Kacau bini orang. Ada skandal. Nipu, terlibat rasuah pula. Dia jadi bercambah-cambah pula. Kerosakan dia tu dah tak dibetulkan. Dia bertambah pula. Itu tanda orang dah rosak. Dia kena dibaiki dengan segera. Kan? Lagi apa? Dia tidak malu jika orang tahu bila dia melakukan maksiat. Dia tak malu pun, walaupun orang dah heboh dah bercakap tentang kemaksiatan yang dia buat, dia tak ada rasa malu, tak ada rasa segan. Dan yang paling kita pula rasa segan adalah dia dah pun berumur, dah meningkat usia, dah warga emas dah pun, tapi perangai masih lagi tak berubah-ubah. Dia panggil apa? Pak Maun apa? Tak beringat-ingat lagi, malam muda-mudi lagi, pakai tongkat dia campak kata dengan syarahan. Aduh, dan banyak lagi lah. Wallahu ta'ala alam. Itu dia perkara yang perlu kita elakkan jadi tabiat dalam hidup kita, dan pastikan mulai pada hari ini semua tabiat yang baik saja kita lakukan. Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Ya. Kita dah minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyanal yaqin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa ibu ayah kami. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan kami diterima oleh-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kami kesejahteraan hidup, hati yang sejahtera, dijauhkan kami daripada tabiat-tabiat tercela yang mengundang kemurkaan-Mu. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkatilah kami di bulan Sya'ban ni ya Allah, dan sampaikanlah, panjangkan umur kami agar kami dapat bertemu dengan Ramadan yang kami rindui ya Allah, untuk kami menambahkan amal ibadah kami, mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, dan membaik dan bertaubat atas dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para penonton sekalian, Ramadan adalah bulan ibadah bagi semua umat Islam. Amalan seperti membaca Al-Quran amatlah ditekankan untuk pahala berganda. Sudah pasti ramai bekejar-kejar untuk khatam Al-Quran di bulan yang mulia ini. Membaca dengan tajwid yang tepat dan cermat dalam setiap ayat adalah usaha untuk memelihara kesucian maksud Al-Quran. Untuk itu, kami bawakan kepada anda Al-Quran yang lengkap dengan rujukan tajwid, tulisan besar dan mudah dibaca untuk persediaan menjelang Ramadan. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut mengenai kelebihan Al-Quran ini, jangan ke mana-mana. Saksikan edisi Wow Shop selepas ini. Baik para penonton sekalian, kita nak ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas nasihat yang diberikan. Terima kasih juga kepada para penonton yang kekal setia bersama dengan kita. Ada rezeki kita jumpa lagi. Saya Dai Aiman. Mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Kita tutup mandi dengan kafaratul madi dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi husn illa alladziina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.